A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala. Okey, Jasni, pensyarah UUM, Jasni Ahmad orang pertama, Zaril orang kedua, Zaril, Yan 3, Cintaku Mamarus 4, Rosita 5, Sabridas 6, Mun Maisma 7, Faridah Darus 8, Muhammad Adib 9, jarang Muhammad Adib ni, Badrul Alam 10, top 10 ya. Lepas tu Danny Manaf, Amelia Amira, Yati Setia, Ajah Zainun daripada Canberra, Singapura, Dr. Narimah nombor 12-13, Salah Siang Muradi, Ramlah Zul, Muhammad Tuah Harun, tu dia bertuah dia, Wandin, ya, Siti Mariamah, Nadra Niazula, Lina Mukmin, Mun Maisma tadi, Zarir dah sebut, Puan Zainun dah, Amelia sudah, Intan Sumaya, Saidin Lamid, Rashidah Syamsuddin, tu dia. Ya, Wong Jawa pun top 20. Alhamdulillah. Cintaku Mamirus, Rifah Marjan, ada sekar subuh ya. Tahniah ada sekar subuh. Zahra Muhammad Nur, Jannatul Nisa, Amelia Amira, Sabir. Ni jangan nampak ni Sabir ni. Ya, Waalaikumsalam. Ni daripada Brunas Sawau, kata Sabir ya. Bunga Merah. Terima kasih. Rifah Marjanda, Cik Arman, Marpuah Bukhari, Zarina Sadio. Tolong like dan share guys. 100 orang masuk kelas baru 41 share ya. Oi, hebat hari ni, hari cuti ya. Untuk kebanyakan orang tapi ramai juga yang bekerja. Akmal Aziz, Zurina Sadio. Tu dia geng kita ni. Pangeran Haji Ismail, mungkin orang Brunei ni ya. Ya betul, orang Brunei. Wong Jawa, Ajah Zainun, ya, Fauzia Ismail, Faizal Ijam, Harul Hezri, ya, Rifah Marjan dah sebut, Nur, Intan Sumaya, Ramlah Zul dah share, terima kasih. Ya, Cik Arman, Sunny Burger lama tak nampak. Jamaliah Nurbani, Tuan Nora Shikin, Masina, geng-geng Jawa ni semua. Aisyah Karim, Hafiz Amri, Didi Zari, Zavia Dumiri, apa lama tak nampak Zavia Dumiri. Ya, Khairul Haryadi, Narima Ismail tadi. Oi, macam mana suara macam mana suara? Suara. Adakah teruk juga macam semalam? Betul lah. Pagi ni Tok Abah pakai baju pink biar naik semangat sikit. Ni siapa? Maslina Meli daripada Kuching Sarawak. Jauh Sinun. Yang jauh gila Sinun ya. Jebon dah masuk. Sis Zita dah masuk. Alhamdulillah ya. Has Abu. Ya, tengok macam mana suara macam mana suara. Ya, tak ada yang respon tentang suara ni ya. Dah share dan like tu abah, terima kasih. Ya, Nur Rizlan Sulaiman pun dah like dan share, terima kasih. Macam mana sound, okey tak? Tolong respon. Belum ada orang yang respon tentang sound. Belum ada orang komplain lah. Macam semalam katanya tak dengar ya, dan sebagainya. Akmal Aziz, Nur Bahiyah Nas, Surati Ahmad, Newa Awin, Medihah ya, Cik Puan Aminah, ya, lepas tu Ayu Saim. Ayu Saim pun dah masuk dah ya, daripada apa nama, Arizona ya, USA, Johar Joib. Okey, Dr. Narimah kata lebih baik Datuk. Alhamdulillah suara okey tu abah, kata Amaris ya. Suara kurang kuat sikit tu abah, kata Siti Nur Hamah ya. Comel lah tu abah, comel. Kamarul kata tu abah comel. Okey, terima kasih. Fauzia kata jelas, okey. Saya baru nak join tu abah, kata Nurbaya. Okey, jelas tapi tak loud enough, kata Siti Maria. Oh, mungkin lah. So that means masalah dengan komputer lah. Tu abah cuba juga repair sendiri. Ya, kurang kuat tu abah, kata Siti Fatimah. Oh, memang macam biasa lah ya. Kurang jelas sikit, kata Sulaiman. Okey. So pada dasarnya Shah Alam jelas, dia kata okey lah, boleh terima. Suara okey je, kata Nur Bahaya ya. Suara dan gambar jelas. Alright. Okey, baik ya. So berapa orang dah dalam kelas dah?
189, tapi yang share baru 82. Come on guys, like dan share untuk pada 10 geng ya. 10 geng, 10 grup, 10 orang. Norma Basar, terima kasih. Kak Maimun, Didi Zari, Jamaliah Nawawi. Raup kata slow sikit suara. Rohaya Ma'il Mali, Yusaim dah share dah, terima kasih. Laili Mustafa, sound lebih baik daripada semalam, kata Dr. Narimah, terima kasih. Alam Ahmad sound slow sangat tak? Oi, Alam Ahmad kata slow sangat suara katanya. Ya, so okey, Tok Abah pakai apa nama earphone ni ya, mana apa yang ni, off ke on ke ni? Orang kampung ni kan tahu sangat ni. Test. Nak kata macam mana? Sound clear, cantik, kata Cik Arman ya. Suara okey, kata Nani Triana. Okey, macam cerah Tok Abah ya. Assalamualaikum. Okey, Nur Abratul Zila binti Rahim. Hamisah Tuan Misi, suara tak kuat, kata Hamisah. Ya, suara okey, kata Hanisa Hasan. Ziami, sini ditampini suara jelas, suara clear, kata Ziami daripada Singapura, Tampines Singapura. Salawati, Hasan Adnan, Atika Zawawi. Nak tengok ya. Mukhtar Nurdin, Cikgu Mukhtar dah ada. Baru 111 share. Come on guys, like dan share cepat. Dapatkan 200. Kita sambung cerita yang hari ni menarik. Tok Abah dah check malam tadi pukul 2. Tok Abah check ya. Nota dapat idea satu tip baru. Sambil-sambil yang tengah malam kan, sahajalah. Taruna Suci dah masuk. Kami like share cepat. 120. Hasan Adnan, terima kasih. Hanisa Hasan dah share, terima kasih. Nur Abratul Zila kata jelas boleh. Okey. Ya, alright. Mukhtar Nurdin, memang saya syukur dah sihat, syukurlah. Alah ya. Tak kuat suara, kata Faizal Ijal. Suara jelas tapi slow, Tok Abah, kata Nazmi. Alright. Ni kena. Okey, Siti Keraja kata okey aja, teruskan. Perlahan tapi boleh dengar. Okey. So suara jelas, Tok Abah, kata Mun Ismah. Rukiah kata okey jelas, suara okey, kata Wan Lara. Ya. Cepat like dan share. Ya. Hasnah Syahri kata suara jelas. Ini semua opah-opah semua ni. Kalau opah-opah kata okey tu. Opah kan. Suara ya. Podo waras ya. Ni siapa ni? Wahid Ed. Shah Alam line clear. Podo waras. Waras, alhamdulillah. Ya. So Tok Abah pun pagi ni lepas semua settle ni akan ke Shah Alam lah ya. Rifah macam kata clear tapi full volume. Hari ni wedding day untuk anak saudara. Anak saudara Abdul Rahman bin Hamzah alias Muhammad, dengan pasangannya Siti Wahidah binti Abdul Jamil ya. Orang kampung Setia Menanti Al-Ustaz. Kampung Setia Menanti. Tu dia ya. Ki Gelora. Jelas didengar suara, katanya dari dua-dua pertuan ya. Mas Lina dah share, terima kasih. Zarina, tolong share. Mona Maria, Humaydi Ani, Nur Syafiq Mustafa, terima kasih. Yang Misa dah ada. Ya, Coach Amy dah panggilnya, kawan-kawan dia, terima kasih. Dr. Amy Hamidjani, Nur Roz Ezrinizam, Liza Kasim, macam pelakon kawan Tok Abah tu ya. Pian Mitsubishi, wah Pian Mitsubishi kau. Rusli Mama Awang, Kamisa Idris, suara okey, clear full volume, kata Rifah. Ya, kena full volume baru clear ya. Okey. Misa dari keluar full volume jelas. Alright. So 161 share. Cepat sikit. Syari Makruf, terima kasih dah share. Kak Mun Fendi, Ila Saleh, Muhammad Ros, Azrin Nizam. Ya, okey. Cahaya Kasih dah masuk. Patch Adam Story. Patch Adam Story pun nama tak nampak ni. Daripada Sandakan Sabah. Halyatiza Waras, alhamdulillah, kata Siti Nur Ramah ya. Abu Bakar Ahmad, Muhammad Wan, Muhammad Rus dah. Tok Aboh saya hadir, kata dia. Okey.
oregano ke ni? Ya. Siti Mariamah. Ah. Oh, Siti Mariamah kata dia handphone baru masih tak kuat suara. Bukan salah handphone awak lah. Mungkin ada masalah pada laptop Tok Abah. Dia tak apalah ya. Nanti kita tengok dulu. Sebab dah hari ni cuti. Besok Tok Abah ke office, kita tengok repair macam mana. Ya, Sherry Ma'ruf kata okey. Siti Mariam, dah 200 share. So, kita kena sambung. Ya, baik. So, teruskan like dan share supaya seramai mungkin orang dapat manfaat. Kita like dan share, kita dapat pahala insyaAllah. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 39 ya. 39. Apa yang Tok Abah cakap malam ialah minta feedback. Ya, minta feedback ataupun maklum balas daripada orang lain supaya kita dapat keep on improving. Ya, lepas tu Tok Abah tak tambah satu perkara yang missing, iaitu kita kena bersyukur bila orang beri kita nasihat. Kita kena bersyukur orang beri nasihat. Dan Tok Abah dipesan oleh seorang ustaz, guru Tok Abah masa Tok Abah muda-muda, jangan kamu jumpa seseorang ulama ke orang tua ke orang berpengalaman, tapi kamu tidak minta satu nasihat sebelum berpisah dengan orang itu. Minta wasiat, kata guru Tok Abah. Bila jumpa orang alim, orang yang berilmu, pastikan awak dapat sesuatu pesanan daripada dia. Tok Abah pun buat. Dan biasanya ramai juga orang bila jumpa Tok Abah, dia pun gunakan apa ni Tok Abah punya point tu untuk diri mereka. Sebelum mereka berpisah, kata, Tok Abah bagi satu nasihat untuk saya. Udah saya kata ya. Kita yang nak minta nasihat dia orang minta nasihat dia kata, tak apalah. Ya, bila kita beri nasihat dengan ikhlas, dengan dari kolbu, mudah-mudahan Allah akan hantar orang untuk beri kita nasihat. So tiap-tiap hari Tok Abah kalau jumpa siapa-siapa pun, ada saja orang yang minta nasihat. Tiap-tiap hari kalau jumpa orang lah, ya, di mana pun, boleh tak nasihat untuk saya gini ya. Di samping kadang-kadang boleh tak ambil gambar satu, lepas tu boleh tak bagi nasihat, ya. Ni anak saya gini boleh tak bagi nasihat. So tak apalah, ya, kita berpesan, kita nasihat, kongsi pengalaman kita. Mudah-mudahan Allah akan hantar orang untuk pesan dan nasihat, ya. So ingat, kalau jumpa orang tua, orang alim, orang yang berpengalaman, orang yang faham, orang yang ada ilmu, kita minta nasihat, minta pesanan, minta wasiat. Paling pulang dapat satu perkara, ya. Kadang-kadang benda yang sama kadang, tapi kita terlepas pandang. Itu poin semalam, ya. Dan last kali Tok Abah kata apa? Fikirkan projek ataupun sesuatu aktiviti yang berat-berat, ya, sekali-sekala untuk merangsang minda kita agar lebih bermanfaat kepada diri kita. Kita lebih excited tentang kehidupan. Projek apa yang aku nak buat 5 tahun dari sekarang. Macam Tok Abah dah umur 71. 5 tahun dari sekarang mungkin anak cucu sibuk nak fikirkan apa nak letak atas pusara. Mungkinlah, kita tak tahu kan. Tapi itulah, ya, kena berfikir begitu. Dan Tok Abah juga berpesan pada anak-anak, jom kita lakukan suatu perkara untuk tolong cucu-cucu jadi anak-anak yang soleh, solehah, yang jaga solat, yang pandai mengaji, ya, dan sebagainya. Paling kurang kita doakan. Tok Abah bila jumpa cucu, doakanlah kat kepala, ya. Cucu jauh, tengok gambar cucu, doakan Fatihah ayat kursi alam nasrah, embus kat gambar, mudah-mudahan sampailah kepada mereka dengan izin Allah, ya. Okey, itu yang semalam. Kita nak sambung sekarang, ya. Nak sambung poin nombor 40, ya. Tapi sebelum tu, so Tok Abah dah kena kopi tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Abah ya nak tidur pukul 2 lebih. So mata okey. Orang tua tidur sikit cukup, ya. So program kita dibawakan oleh seminar. Ini bukannya webinar, dia ni offline dalam kelas, ya. Psikologi di tempat kerja pada 21 Jun. Tok Abah excited sangat nak jumpa sahabat-sahabat. Kita limit kepada 40 orang saja supaya dewan tu selesa selamat ikut SOP dan kita dapat berinteraksi secara langsung dan dapat beri perhatian pada semua peserta. Psikologi tempat kerja ni program yang sangat seronok, ya, untuk Tok Abah lah, ya. Sebab Tok Abah bidang organisasional psikologi. So nak mengenal orang, mengenal manusia, dan yang penting nak merapatkan jurang antara gender, generasi jurang antara gender, ya. Pekerja perempuan dengan bos laki-laki, bos perempuan dengan pekerja laki-laki, ya. Bagaimana nak berinteraksi, saksikan roh antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam organisasi, dalam jabatan, dalam tempat bekerja. Ini pun psikologi yang sangat penting, ya. Bagaimana pemikiran mereka, bagaimana mereka berfikir, bagaimana undang-undang minda orang perempuan, orang lelaki yang amat berbeza sebenarnya.
Kalau kita dapat faham, wow, sangat selesa, lebih berkesan berinteraksi dan kurang konflik ataupun simpan dalam. Ya, sebab laki-laki perempuan amat berbeza, dan laki-laki perempuan Allah cipta untuk melengkapkan, baik dalam konteks rumah tangga, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks masyarakat, dalam konteks kita NGOs dan sebagainya. Maka kena ada laki-laki dan perempuan untuk melengkapkan, sebab kita berfikir cara yang berbeza. Orang perempuan biasanya Allah jadikan otak kanan, otak kiri berkaitan sejak lahir. Orang lelaki sejak lahir biasanya fokus pada otak kiri. Otak kanan pakai, tapi dia tak ada interlink. Ya, kata pakar sains, ya, kata pakar neuro, tak ada kaitan antara kanan dengan kiri, tak ada hubungan direct. Bila laki-laki umur 60 tahun ke atas, ini Allah punya hebat, barulah diserasikan, disinkronis otak kanan dan otak kiri. That's why orang lelaki selepas bersara umur 60, maka dia punya kreativiti akan meningkat. Kononnya bijaksana dia akan lebih meningkat. Kononnya lah, ya. Ini keikut kajian. Dahsyat, ya. Tok Abah pun baru tahu tu. Dan ujung-ujung ni banyak viral, ya. Tidak ada cara untuk mengelakkan nyanyuk kecuali bercakap, berfikir, bercakap, berfikir, bercakap, berfikir. Sebab otak kita juga satu macam muscle, macam otot. Otak kita ni macam otot, kena di-exercisekan. Jadi kita kena exercise badan kita, otak kita kena di-exercisekan, kena diriadahkan. Itu yang dikata ada mental gymnastic. Untuk ada gimnastik untuk minda. Ya, ada kena diriadahkan supaya terus berfungsi, terus cekap. Berfikir, bercakap, ya, berinteraksi untuk mengelakkan nyanyuk, Alzheimer, dan berbagai-bagai lah, ya. Masalah juga pendengaran, ya. Tok Abah pun memang dah kurang pendengaran sikit, tetapi merangsang bercakap itu dapat merangsang pendengaran, juga suara, selaput suara, kotak suara dan sebagainya, semua ada exercise untuk organ-organ kita. Juga ada kesan pada lungs, ya, pada kita punya lungs apa? Jantung, paru-paru. Paru-paru. Ya, kita berfikir dalam bahasa Jawa, ya, tersebut dalam bahasa Inggeris, ya. So nak cakap bahasa Melayu, ini yang marah Perdana Menteri ni, ya, kata semua kena cakap bahasa Melayu sekarang, ya. Baiklah, ya, mudah-mudahan tidaklah dihukum orang yang bercakap bahasa Inggeris bila berinteraksi dengan international activities, ya. Janganlah kena hukum. Ada banyak pihak yang sedang berdebat tentang isu itu, tak apa, membaca-baca, tengok, ya. Gunakanlah kebijaksanaan, ya. Jangan undur ke belakang, kita maju ke depan. Kita memuliakan, ya, memperkasa, mempertabatkan bahasa Melayu, tapi jangan kita membunuh diri kita dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa lain. Ya, kalau berinteraksi dengan negara China, cakap Mandarin. Ada pakar-pakar yang bahasa Mandarin. Bercakap dengan negara-negara yang bercakap bahasa Inggeris, kita pakarlah bahasa Inggeris, ya. Orang kita semua okey, semua boleh. Semua ada. Profesor bahasa Inggeris pun ada orang Melayu. So what's the problem? So kita gunakanlah, ya, sebab komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang mudah difahami oleh orang lain. Itu prinsip yang Tok Abah mengajar komunikasi, ya. So bidang sarjana Tok Abah pun dalam bidang komunikasi. So komunikasi yang terbaik ialah dalam bahasa yang orang mudah faham. Tak kisahlah bahasa apa. Ya, kalau sign language untuk orang yang tak mendengar, bahasa isyarat lah. Itulah komunikasi yang terbaik. Ya, bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa Melayu. Jangan lawyer buruk, ya. Okey. Dan Tok Abah tadi tengok dalam Tok Abah punya Telegram channel, waiting list untuk mental perkasa ada 359 orang. Kalau boleh pagi ni, ya, semua orang yang belum jadi masuk dalam Telegram channel tu masuk, jadikan 400 orang. Sebab kita akan ada Telegram channel waiting list untuk mental perkasa, kita buka sampai 11 hari bulan, ya. 11 orang siapa yang sudah ada dalam waiting list akan dapat special offer. Masa tu kita akan dapat kalau untuk masuk program webinar mental perkasa, how to strengthen your mental health. Ini topik yang Tok Abah sangat excited, dan banyak Tok Abah join, ya, organisasi dan NGOs untuk membantu mental health di Malaysia. Sebab hampir semua orang ada masalah kesihatan mental, ya. Lebih 4 juta remaja ada masalah kesihatan mental. Ada anak yang bunuh diri bila handphonenya dirampas, diambil oleh ibu bapa sebab
sebagai hukuman, maka mereka bunuh diri. Ada yang sampai bunuh diri. Ini masalah tekanan mental, masalah luar biasa. Ya, dan Tok Abah dah sebut 2-3 hari lepas, daripada kajian di sebuah universiti di IPT, 10,000 pelajar di survey, maka 400 orang ada terfikir untuk bunuh diri sebab masalah tekanan mental, stres dan sebagainya, beban kerja tidak diperhatikan, tidak dihargai dan berbagai-bagai faktor, ya. Sebenarnya Tok Abah terpanggil untuk buat program memperkasa kesihatan mental perkasa. So join dulu Telegram Tok Abah, ya, Telegram channel yang ada tu. Tadi baru 359, make it 400 pagi ni. Yang belum join segera. Ada link kat atas, ya. Ada link kat komen pin kat atas sekali tu ada. Tu umum, so pergilah link tu. InsyaAllah, ya. Alright. Dan of course, tolong, ya, war-warkan pada kawan-kawan. Sementara bulan Jun, bulan integriti, Tok Abah akan buat satu webinar pada 28 Jun, ya, memperkasa integriti dalam organisasi. Dengan tema integriti satu kemestian, bukan satu pilihan. It is not a choice, it's a compulsory. Kejayaan tanpa integriti adalah kegagalan yang nyata. Dan memang situasi integriti di negara kita boleh diperkasakan, boleh ditingkatkan. Malah image Malaysia di mata dunia amat rendah sekarang dalam dari segi konteks integriti. Ya, you know what I mean. So jom kita sama-sama, jangan cakap, jangan komplain, jangan banyak mengata negara kita tapi tak buat apa-apa. Jom kita buat sesuatu. Itu yang Tok Abah akan buat, sekurang-kurangnya usaha Tok Abah sikitlah dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia akan buat pada 28 hari bulan Jun webinar online, sebab banyak sangat organisasi yang minta nak buat customize pada organisasi mereka. Tak larat, ya, Tok Abah tak larat at my age, ya. So jom kita buat cara webinar supaya seramai mungkin dapat join, ya, pada 28 hari bulan Jun. Boss, hantar your staff, ya, just ask your boss, masukkan dalam sebagai part of your in service training, on the job training dan sebagainya, keperluan latihan tahunan, maka mudah-mudahan mereka akan izinkan. Sebab ini topik yang sangat penting, bagus, sesuai dan bermanfaat di rumah, dalam masyarakat, di tempat kerja, malah dalam membentuk image dan juga kemaslahatan kelangsungan negara. Ya, insya-Allah, ya. So ingat, ya, janji temu kita pada 28 Jun. Alhamdulillah. Sambung. Poin yang ke-40. Allah Muslimat, bagaimana kita nak meningkatkan keceriaan dan kebahagiaan kita, belajar untuk lebih menyayangilah, ya. Orang lelaki ni, macam Tok Abah termasuk, ya, dia memang kadang-kadang, ya, bak kata Profesor Emeritus Dr. Mahmud Zudi, orang lelaki mulutnya ke hati, orang perempuan hatinya di mulut. Itu jauh, ya, sangat mendalam. Orang perempuan apa terlintas ke hati akan diwar-warkan, akan disebut. Tanda kepekaan, kecanaan, caringness. Ya, tapi lah, ya, caring tak caring kadang-kadang kita, kadang yang mendengar kadang tak tahan, tapi bila kalau kita faham, maka kita mudah-mudahan kita belajar untuk tolerate, ya. So orang lelaki pula patut sebut, patut pamer, patut serlahkan, tapi mereka simpan dalam hati. Mereka pamerkan sayang dengan tindak tanduk, dengan kegiatan, dengan tolong kemas, ya, tolong buat apa yang patut, buang sampah, potong rumput, ya, cuci pinggan. Dia pada dia itu satu tanda-tanda kasih sayang. Itu dari kacamata lelaki-lelaki, ya. Because we believe in action is louder than words. Konon, ya, padahal kadang kita ni, tapi lah, ya, kita kena belajarlah untuk dua-dua sekali, ya. Kena disebut, kena dipamerkan, kena dalam hati. Yang penting dalam hati. Sebut I love you pun kalau dalam hati kosong tak ada makna juga, ya. Alright? Okey, tapi yang penting kita kalau boleh belajarlah untuk lebih menyayangi dengan cara-cara yang munasabah, yang syariah compliant, yang orang dapat appreciate, ya. Belajar untuk lebih menyayangi agar dapat disayangi. What you give, you get back. What you give, you get back. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kalau kita sayang pada Nabi, selawat banyak-banyak. Kalau kita sayang pada Nabi, kita selawat banyak-banyak dan amalkan sunnah-sunnah Nabi, sebab Allah pun berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berselawat, ini kan pula kita manusia, umatnya, ya, selawat banyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam majlis
ilmu macam ini, kalau kita baca sekali selawat, maka akan dapat keberkatan majlis ilmu itu. So jangan sampai tak ada langsung berselawat dalam satu majlis. Ya, apapun perjumpaan, paling kurang ada Allahumma salli ala Muhammad sekali, akan dapat keberkatan, kata ulama ya, ingatkan kat kita. Alright? Okay, number 40. Dan program kita juga dibawakan oleh Tok Abah excited ya. Sebab sejak Tok Abah makan ni, nampak sahabat-sahabat Tok Abah pun ramai yang dah cuba. Dan ada kesan yang positif. Orang yang mangsa stroke pun bila ambil ni, taklah terus sihat. Engkau jangan buat pasal. Ini bukannya ada magic. Tetapi nampak gaya ada keringanan, ada kepositifan. Ianya dua lah. Ada kesan fizikal, ada kesan psikologikal, ada kesan, kata orang tahu apa nama? What do you call it? Placebo effect. Aku dah makan ubat. Takkan ia mestilah ada kesan. Jadi fikiran itu yang kadang-kadang jadi merawat kita. Sebab kalau awak makan ubat yang terbaik dalam dunia, yang paling mahal pun, kalau awak tak yakin, tak ada kesan. Ada orang makan, maaf ya, dia makan ubat jerawat. Disangka ubat tu ubat sakit perut. Sakit perutnya sembuh. Itu namanya placebo. Dia makan ubat jerawat. Kau dengar tak cakap pakcik ni? Yang cakap Tok Abah ni. Makan ubat jerawat. Tetapi disangka ubat sakit perut. Maka sakit perutnya sembuh. Dengan izin Allah. Itu namanya placebo. Dia makan daging ayam. Disangka daging kambing. Dia pun sakit perut. Dia kata, saya tak boleh makan daging kambing. Saya memang akan sakit perut, akan macam-macam penyakit. Ya, saya akan pening kepala. Padahal yang dia makan daging kambing, daging ayam. Tapi disangka je daging kambing. But the reverse is true. Tahu apa dah trik ya, ramai orang yang dia, saya tak boleh makan kambing. Saya kata ni bukan kambing, ni rusa. Tapi rasa macam kambing, dia rusa. Ya, insya-Allah okey. Tabab sengaja nak rawat dia punya mental. Dia bilang, betul rusa ni? Iya rusa. Niat kita untuk merawat dia punya negative thought about kambing. Dan bila makan, okey tak? Makan rusa tadi. Pening tak? Tak. Itulah. Itu rusa. Rasa macam kambing. Dia pun dah memang tak pernah makan kambing. Bukan dia tahu sangat pun rasa kambing. Tapi dah lama kemudian kita, yang kau makan tu kambing lah. Ya, aku sebenarnya nak check sama ada kau betul-betul pening kepala. Ya, kalau makan kambing. Sebenarnya tak. Kau yakin saja maka kau pun jadi pening bila makan kambing. Sebenarnya it is not true. Itu namanya nocebo. Nocebo ialah benda yang baik tapi kita sangka akan membawa kesan buruk, akan membawa kesan buruk. Itu lawan kepada placebo, ialah nocebo. Tok Abah pernah sebut dulu. Ya. Jadi so kita kena faham. So this is apa nama cordyceps. Dia ni banyak, cordyceps ni banyak antioksidan. Itu yang dia merawat ya, apa nama, seluruh badan kita secara holistik lah. Lepas tu ada vitamin C untuk lebih apa nama, cantik kulit, tenang kepala dan immunity system makin kuat. Itu vitamin C. Itu sebabnya ada Cordyceps Plus. So ramai orang yang bayar Tok Abah umur 70-an dah cuba. Dia kata ringanlah sikit. Alhamdulillah, syukur ya. Tapi this is meant for 40 tahun ke atas. Sebab yang foundernya ialah anak Tok Abah, umur dia 38. Ya, dia telah buat, badan dia banyak macam, ialah orang aktif kan, sengal sana sengal sini. So dia pun cari formulasi dengan pakar-pakar yang terlibat, maka dapatlah formula untuk Cordyceps Plus. Ya, Cordyceps ni memang terkenal satu dunia, tapi di Malaysia yang dibuat oleh Bumi Putra, inilah dia produk yang pertama ya, Cordyceps Plus. Ya, so boleh Google, boleh tengok kesan Cordyceps ya, yang banyak antioksida yang bagus untuk kesihatan badan, insya-Allah. Dan jadikan setiap benda yang kita apa ni, makanan tambahan ni sebagai pencetus perubahan komprehensif. Jangan makan benda tambahan tetapi otak masih negatif, masih alah aku ni memang dah tua, memang pelupa, memang susahlah nak sembahyang biasa, memanglah. Bila awak sabotaj diri dengan berfikir yang buruk-buruk, maka you makan apa pun dalam dunia takkan ada kesan. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Hadis Qudsi guys, hadis Qudsi. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Itu sebabnya bila ramai sahabat Tok Abah ya, yang kawan-kawan, atuk nenek yang beri anak mereka apa nama, Excel Plus ni. Ni untuk anak-anak yang umur 2 tahun ke atas. Tapi yang pentingnya bukan benda ni menyebabkan anak mereka jadi pandai.
mak bapak jadi positif, mak bapak lebih tenang, mak bapak lebih berkasih sayang suami isteri, tak bergaduh depan anak-anak, mak bapak haramkan pemikiran negatif, mak bapak doakan di kepala anak Fatihah, ayat kursi alam nasrah, mak bapak pastikan anak-anak duduk kat kerusi menghadap kiblat masa belajar, mak bapak jaga pemakanan anak, mak bapak pastikan anak-anak makan sebelum maghrib, and all rentetan perubahan because of suplemen ini, makanan tambahan ini. Itu yang cantik tu. So, jadikan makanan tambahan ini sebagai pencetus perubahan keseluruhan dalam keluarga. Abang kakak lebih membantu adik-adik, mak bapak ya, pastikan rezeki yang bawa balik ke rumah halalan thayyiban, mak bapak tak bergaduh depan anak-anak, mak bapak tak fikir negatif tentang anak-anak, maka kesannya satu keluarga jadi hebat ya. Mascot kepada Excel Plus ni pun apa nama ialah Didi and Friends ya. Lepas tu gambar Tok Abah pun ada. Geng Didi and Friends. Allahu Akbar. So mudah-mudahan ya. So semua benda ni semua sebagai pencetus perubahan komprehensif dalam keluarga. You cannot go wrong guys. You cannot go wrong. Bila suasana dalam rumah tangga jadi positif, maka mak, ayah, abang, kakak, adik-beradik, anak-anak semua akan jadi positif. Sebab salah satu kemestian untuk menjana perubahan positif ialah suasana rumah tangga yang harmoni. Sebab bila gaduh-gaduh, marah-marah, kecil hati, maka malaikat rahmat pun keluar dari rumah kita. Allah tak pandang rumah tangga yang tak satu hati. Jangan tidur dalam keadaan marah, dendam, rajuk, kecil hati, and so on so forth. Okay? Itu untuk Abah sebut all the time. Baik. Tip 41. Tadi 40 belajar untuk mempamerkan kasih sayang. Tip 41 ialah, ini pun Tok Abah pernah sebut dalam konteks yang berbeza. Jom kenali apakah butang merah, butang hijau. So ramai sahabat yang ada dalam kelas kita ni telah biasa dengar tu. Tapi kita bincang dalam konteks nak jadi orang yang ceria dan gembira. Ya, okey. Nurul Aini terima kasih, Siti Nur Rahmah ada dah. Coach Amy ada, Saiful Saidi, Didi Zari, ada tak orang Norma Basar dah ada, Mariam Ismail, alhamdulillah ya. Munma Isma dah ada sebut tadi, Nurul Aini, Aminah Amira dah sebut ya. Siapa yang baru orang baru masuk, Zainab Hassan. Ni kawan lama Tok Abah ni ya, Zainab Hassan. Amalia Sedah, Muhammad Azira Magani. Jangan sabotaj diri. Yes, betul. Jangan sabotaj, jangan fikir bukan-bukan. Okey. Dr. Narimah tanya, kenapa kadang-kadang suara kuat, kadang-kadang suara perlahan? Ke phone dah buat hal, bukan phone Yuhu. Ini mungkin masalah saya punya laptop kot. Nak kata yang Narimah juga yang pesan, kena beli laptop baru lah tu. Kata. Dia suruh saya beli laptop baru. Tapi saya terfikir juga. Terfikir juga. Ya, tu sebab boleh gunakan laptop ni untuk cucu mengaji. Ya, jadi mungkin Tok Abah ni dah 2 tahun pakai pula tiap-tiap hari. So mungkin dah keluarlah tanggungjawab daripada bayar zakat. Ya, mungkinlah kami minta pejabat tolong belikan Tok Abah. Tapi sekarang laptop pun dah murah ya. 1,500 2,000 pun dah dapat laptop yang baik ya. So sekarang dah ya, bolehlah ya, bukanlah murah mana. Yang kamu kata wah 1,500 2,000 murah ya. Yalah ya, berbanding dengan dulu 4-5 ribu kan, sekarang 1,500 dah dapat benda yang baik, so kira murah lah ya. Okey, so 250 orang, ingat dah 300. Hari ni hari cuti ya. Hari ni hari birthday Agong ya, yang official ya. Hari keputeraan Duli Yang Mulia Baginda Seri Peluka Baginda Neptan Agong ya. Maimunah, terima kasih. Didi, Mun Maisma ya. Siapa yang kok ada orang baru yang tak sebut namanya. Nurul Aini, Asma Otin. Ni jangan nampak Asma Otin ya. Anwar Abdul Aziz, Salma Osman, Nurli Baharin ya. Okey, baik. So kenali butang hijau, butang merah. Untuk mereka yang terlupa, Tok Abah ingatkan, butang hijau ialah apakah perkara-perkara yang membuat kita bahagia, seronok, positif, bersemangat. Ya, mungkin makanan favourite kita, ya, ataupun butang hijau Tok Abah ialah cucu-cucu contohnya. Bila cucu-cucu berkunjung ke rumah hujung minggu, ya, semua cucu dah ada kat rumah Tok Abah, excited, butang hijau. Ya, kadang
Tok Abah tengah boring-boring, naik pula kucing, ya. Kucing, ya, kita punya haiwan kesayangan. Si Jungkook, kita punya kucing pun Korean, ya. Jungkook ada, Sarangi ada, Lulu, ya. Tu 3 ekor yang bebas lah. Ada 3 ekor lagi, yang 4 ekor lagi yang dikurung dalam bilik. Itu yang kita apa namanya, buat ada kandang kat luar. So Jungkook yang warna si oren ya, manja sangat. Lepas tu Sarangi dan juga Lulu yang warna hitam. So bila kita sentuh, ya, peluk haiwan kesayangan, kita akan rasa tenang, ya, kita akan rasa semangat, kita akan rasa cool. Itu tandanya itu butang hijau. Tok Abah dapat katalah teh tarik kurang manis, butang hijau. Ni nampak minuman cokolate. Ni Tok Abah minum cokolate, ya. Ini butang hijau Tok Abah lah, ya. Cokolate ni minuman yang bersemangat. Dia sekarang dah formulan baru, ada pelawas, ya, kenyang 4 hingga 6 jam. Ni sedap ni, memang sedap. Memang apa nama, ni semua anak-anak Tok Abah lah, ya. Kita cuma so semua ada ni. Dia memang bersemangat. Itu Tok Abah punya butang hijau. Dapat pula kuih ketayap ke, kuih roda, kuih apa? Uh, kuih kuih roda. Donat Melayu. Ya. Apa donat Melayu? Kuih keria lah, kuih keria. Ya Allah, susahnya. Kuih keria pula disalut dengan gula Melaka. Ya, ni Melaka famous dengan kuih keria internationalnya. Sangat tu Tok Abah punya favorite lah. Sesekali dapat Lopez de Escuera. Tu apa dapat kuih gertas, senang je. Orang tua ni senang je, kuih gertas. Ya, tu Abah cukup suka, ya, yang dibuat daripada pulut tu, tepung pulutnya. Sedap, ya, kuih gertas. Selalunya masa bulan puasa. Tapi dapat masa bulan tidak puasa ni memang kita sangat excited. Tu Abah simple aja. Kuih rengas pun okey, ya. Kuih kacang kasturi okey. Kadang orang tua kuih apa nama? Kuih kulit kacang. Kuih kacang dapat pun orang tua. Budak-budak muda kata, kuih kulit kacang, kuih apa tu? Untuk orang tua sudah faham. Ni semua butang hijau. Dengan lagu-lagu lama, lagu Berori Marantika. Ya, dengan lagu Datuk Sharifah Aini, Allahyarhamnya. So kita akan rasa bahagia, akan nostalgia, teringat. Bila kita dengar lagu lama, kita akan dapat kekuatan mood masa dulu. Katalah lagu tu top masuk tahun 70-an, kita dengar semula, maka kita akan balik semangat 70-an. Ini ikut kajian psikologi. Di satu hospital di Amerika, dia buat eksperimen. Ya, pesakit-pesakit ni umur 60-an lah. Orang sakit percaya umur 60-an lah. Umur 60-an, dia pecah kepada 2 kumpulan. Satu apa nama experimental treatment, satu lagi control. Ya, yang control pakai baju hospital, dengar lagu-lagu semasa. Lagu ni eksperimen tahun 2020, ya. So mereka dengar lagu popular 2020, ya. Mereka pakai baju hospital dan sebagainya. Yang kumpulan eksperimental, dia kalau boleh minta apa nama keluarga mereka bawa mereka pakai baju-baju tahun 70-an. Kalau ada bell bottom, pakai bell bottom. Baju 70-an, dengar lagu-lagu 70-an. Bawa gambar-gambar mereka masa muda tahun 70-an, letak gambar tu kat hospital. Dia tengok gambar dia masih muda, dengar lagu-lagu tahun 70-an, pakai baju 70-an. You know what happened? Ikut hasil kajian tu, yang kumpulan eksperimental yang dengar lagu 70-an, yang tengok gambar 70-an, ya, maka mereka 50% lebih cepat sembuh berbanding orang yang mendengar lagu-lagu situasi yang semasa. Ini eksperimen yang dibuat di hospital di Amerika. Apa dia punya ibrah pengajarannya? Jadi kadang benda-benda lama ni akan mengimbau kenangan lama, semangat lama, kesihatan lama. Dia rasa macam dia umur 20-an, masa umur tahun 70-an, Tok Abah berumur 20-an. Ya, Tok Abah graduate umur 24 tahun, tahun 75. Jadi bila kalau lagu keluar masa tu, lagu yang kita minat pada masa tu, kalau tahun 73, lagu yang Tok Abah cukup suka ialah lagu Allahyarham Datuk Ahmad Zahid, Seraut Wajah. Seraut Wajah, bila dengar lagu Seraut Wajah tu, ya Allah, kita punya semangat timbul balik, hormon-hormon keluar balik, semangat lain macam, sihat, ceria, ya. Macam mana lagu dia? Tok Abah pun dah ingat. Irama ingat, tapi dia punya lirik dah lupa, ya. Seraut Wajah, ya. You all boleh google lah lagu Seraut Wajah.
Tu bila Tok Abah dengar tu, masa Tok Abah tahun 3 ke tahun 3. Masa kat universiti, program pertanian 4 tahun, Tok Abah tahun 3 dengar lagu tu. Wah, memang mengimbau kenangan, rasa muda. Masa tu Tok Abah jogging tiap-tiap hari 3 batu. 5 kilometer lah. 5 kilometer tiap-tiap hari seluruh kampus kat Universiti Melaya ya. Kita lari hujan ke, terang ke, apa ke, kita akan jogging tiap-tiap petang. Memang sihat, memang ceria, memang bersemangat ya. Lagu top macam tu ialah Serat Wajah. Allah Akbar ya. Dia mesti kata tak datang, Irama datang. You all Google sendirilah. Sekarang on it, okay begitu. So itu butang hijau ya. Itu butang hijau. Lepas tu dan kenal pasti butang hijau, kenal pasti butang merah. Apakah perkara-perkara yang buat kita down, buat kita sedih, buat kita patah semangat, buat kita dishearten, itu butang merah. Ya, cakap tentang hutang. Itu Tok Mak dah tengok kan lagu Serot Wajah ya. Ha. Seraut wajah menawan. Dapat dia sendiri kata ujung ya. Ya. Betapa terasa kecewa. Ya. Hingga lupa lah. Tapi lagu tu sebenarnya bukan lagu sedih ya. Lagu happy lah. Seraut wajah. Dia tengok akan seraut wajah girlfriend dia lah ya. Maka dia rasa bahagia ya. Lagu Seraut Wajah ya, Ahmad Jahid. Masa tu tengah top tahun 73. Tok Abah dengar lagu tu mengimbau ya, mengimbau kenangan ya. Tu lagu Brori Marantika pun Tok Abah ingat, sebab suara Tok Abah masa muda macam Brori. Itu sebabnya bila nyanyi lagu Brori, orang kata, "Hey, Brori ke tadi?" Adalah, pada rakam salah oi. So memang sekarang suara macam Jamal Abdillah. So okeylah lebih kurang. So kena kenal pasti apakah butang hijau, perkara-perkara yang menyebabkan kita excited, seronok, bahagia, ceria, bersemangat, dan kena kenal pasti apa butang merah, apa buat kita down. Ya, apa buat kita patah semangat, apa buat kita yang tak ada mood, itu kita jauhkan. Kita kena kenal pasti dulu. Kalau tak kenal pasti, awak akan terjebak dengan sabotaj diri. Ya, awak rupanya itu butang merah tapi awak simpan. Kenangan pahit ya, momento yang buat awak derita. Tengok je benda tu awak akan kecewa. Awak simpan benda tu kat situ, awak sengsaralah. Tengok, cari benda-benda yang tengok ingat seronok. Tengok gambar lama, tengok gambar masa kita graduate ya. Tok Abah pernah masuk talent time tahun 70 ya, ada gambar ya, ada gambar dapat Johan seluruh Kuala Kangsar. Pekan yang terbesar di Malaysia masa itulah ya, Kuala Kangsar. Tahun 70-an Tok Abah pertandingan talent time suruh KK Tok Abah Johan. So masa itulah, zaman itulah kan. So bila nampak dia punya gambar tu, dapat trofi tu, wow, ingat balik, mengimbau balik ya, kenangan lama yang sangat positif. Butang hijau ya. So butang merah mungkin tak tahulah ya. Bab kata peribahasa Melayu, tempat jatuh lagi dikenang, ikan pula tempat bermain ya. Contohlah butang merah. Awak putus kasih makan kat restoran restoran Mama Impian Maju. Contohlah ya, apa-apa maju tu restoran Mama lah. Kat Impian Maju awak putus kasih. Setiap-tiap kali lalu kat kedai Mama Impian Maju, apa jadi? Awak akan kecewa. Ya, akan terhiris balik, terluka balik. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat putus kasih. Contoh kepada butang merah. Faham ke faham? Ada seorang wanita jumpa Tok Abah, dia kata dia pergi kerja sangat bersemangat, tapi sampai ke office dia down. Masa pergi kerja excited, dia ikut semua nasihat Tok Abah, doanya, niatnya, semua dia buat. Happy sangat. Masuk pejabat terus down. Dia minta nasihat. Kenapa ya? Tok Abah kata, macam mana kita nak tahu? So Tok Abah pun tanya, bincang. Pendekkan cerita. Rupanya dia terjumpa dia punya butang merah di tengah jalan. Di mana? Dalam lift. Siapa? Rupanya dia pernah putus kasih dengan seorang jejaka yang misai tebal. So dia rupanya bila nampak orang misai tebal, dia akan down sedown-downnya. Dan kebetulan pakcik yang jaga lift, orangnya
ada misai tebal. Faham ke faham? Dia nampak je lelaki misai tebal, dia terus ada macam fobia, dia terus patah semangat, dia kecewa, dia sedih sebab itu macam bekas boyfriend yang putus kasih yang tinggalkan dia. So dia tak perasan, dia tak tahu, dan Tok Abah pun tak tahu. Bila Tok Abah trace back, akhirnya dapat dia pun dapatlah menghindarkan apa nama situasi, dan dapatlah tenang, aman, bersemangat pergi kerja tiap-tiap hari. Adalah caranya bukanlah mesti halau pakcik jaga apa nama yang jaga lift tu untuk jaga lift tapi ada kaedahnya untuk kata tu butuhkan kepala padam dia punya trauma terhadap orang yang ada misai tebal. Allahumma shalli alaihi. Itu contoh butang hijau, butang merah okey. Okey, so tip nombor 42. Kita bagi 3 tip, lepas tu baru kita ulang balik So tip 42 ialah cerahkan dan ceriakan sekitar. Cerahkan, brighten up your environment and make your environment cheerful. Ini macam-macam cara. Itu sebabnya di sekolah-sekolah ada projek menceriakan sekolah. Tanam pokok bunga, cat apa nama dia punya tembok, buat apa ni lukisan mural kat dinding, kemaskan kebersihan, buat apa nama ada akuarium, ada taman binatang, ada macam-macam projek keceriaan sekolah. Nampak tak? Ada kata-kata mutiara di setiap tangga, di setiap apa nama wall, di setiap apa nama tangga ada kata-kata mutiara. Ada letak doa-doa kat tempat kat sinki, doa kat cermin, doa tengok cermin, doa masuk sekolah, So ini semua apa ni projek atau program keceriaan sekolah dengan kerjasama PIBG, ibu bapa, para guru, para murid So untuk apa? Untuk ceria. Tu kebanyakan sekolah yang tak pergi sekolah sekian-sekian, sekolah penyayang. Ada cikgu-cikgu pula menunggu di depan pintu meraihkan ibu bapa dan pelajar yang datang. Giliran ikut giliran, ikut siapa on duty. Bukan prefect untuk jaga budak lewat, tak. Guru-guru duduk di apa ni di gate untuk bagi salam, angkat tangan, mengalu-ngalukan ibu bapa yang menghantar anak-anak dan juga pelajar-pelajar yang masuk. Sekolah kami sekolah penyayang, dan guru-gurunya kadang-kadang guru besar sendiri duduk kat pintu tu sambil meraihkan menyambut para ibu bapa yang menghantar pelajar dan pelajar-pelajar yang datang ke sekolah. Apa rasa pelajar-pelajar bila guru besarnya menunggu, pengetua menunggu dengan guru-guru yang on duty lah bukanlah satu sekolah tunggu kat gate, kau jangan buat pasal dan guru-guru digalakkan untuk meraihkan pelajar-pelajar masuk kelas. So guru-guru semua bersiap sedia. Bukannya pelajar-pelajar masuk kelas, cikgu baru melenggang. Bukan melenggang. Baru datang daripada bilik guru. Tak. Guru-guru sudah bersedia kat pintu kelas masing-masing sebelum pelajar masuk. Selepas assembly, selepas perhimpunan, maka pelajar akan masuk ke kelas. Cikgu-cikgu dah menunggu di depan pintu tersenyum dengan meraihkan Assalamualaikum, sila masuk. Meraihkan mereka. Wow. Itu semua untuk menceriakan. So cerahkan dan ceriakan. So warna ceria ialah warna kuning. Warna merah jambu ni pun warna ceria, warna kasih sayang. Warna pink. So warna biru muda warna kasih sayang. Biru tua warna rajin. Warna hijau warna ketenangan, sakinah. Warna orange warna aktif. Warna pantas. Warna merah laju, bersemangat, tapi kadang-kadang warna panas, warna hiti, mudah sentap. Contohnya so setiap warna ada kesan. So kita mencerahkan dan menceriakan suasana dengan warna. So Tok Abah buat kajian, buat kajian, apakah warna sesuai untuk bilik kaunseling. So Tok Abah buat kajian dengan guru-guru kaunseling berbagai sekolah. So Tok Abah membaca, tengok survey, rupanya warna yang mendamaikan warna hijau. Warna menceriakan warna kuning. So bagus kalau bilik kaunseling ada warna kuning supaya ceria, ada warna hijau supaya tenang, aman, damai. Kalau nak bubuh warna biru muda, okey, warna kasih sayang, warna kesatuan hati, warna harmoni. Nampak?
So ini namanya part of color therapy. Isu kita tadi apa? Cerahkan atau ceriakan persekitaran. So masuk rumah, pastikan rumah tangga kita kemas, ya. Kalau ada anak cucu berserak main toy, tak apa, tak apalah. Tapi lepas bermain kan, suruh mereka kemaskan. Okay, pick up time, clean up time, clean up time. Come on, come on, come on, sama-sama. Oh, tengok berebut-rebut. Datang cucu Tabah. Tabah, close your eyes, close your eyes. Dia suruh tutup mata. Yeah, now open. Kalau open, see. Oh, rupanya dia dah kemaskan. Dia makan toy semua dia dah kemas. Cantik. Kita pun bawa, ya Allah, tu abang nak pitam. Alamak, so nice, so good. Kita pun pretend-pretend nak pitam. Dia happy sangat. Sebab kita appreciate. Dia kemaskan dia punya permainan sebelum tidur. Itulah masuk bilik masing-masing. So kita, it's okay, ya. Kalau dah ada anak-anak cucu yang aktif, mana boleh rumah bersih. Kemas saja. So kena bersepah dengan toy dan sebagainya. Biasalah tu. Tapi masa mereka nak retire, nak tidur, nak rehat, kena kemaskan toy dulu. Salah satu kesilapan mak bapak ikut hadis ialah tidak mendidik anak-anak meletakkan barang di tempat asal. Itu Tok Abah belajar lebih kurang 30 tahun yang lepas, ya, berdasarkan pada hadis, ya. Tok salah Tok Abah, guru Tok Abah ajar, ya, salah satu kesilapan ibu bapa ialah gagal mendidik anak-anak meletakkan barang di tempat asal. Itu yang kadang sibuk cari stokin, sibuk cari kasut. Kita dah tua tu ni sibuk cari jam, sibuk cari handphone, sibuk cari mata, sibuk cari cincin, sibuk cari kunci kereta. Because of that, Tok Bah ada satu sistem. You all some dah tahu kan? Tok Bah ada satu kotak atas meja Tok Bah tu, almari tu, letak cincin, letak jam, letak duit, letak pen, ya. So semua kat situ. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah sibuk pagi-pagi, stres nak cari kunci, nak cari cincin, nak cari jam, nak cari cermin mata. Kalau yang pakai cermin mata lah, Tok Abah tak pakai cermin mata. Ya, nak cari benda-benda, salah satu benda yang buat orang stres dah, mencari barang yang misplaced, mencari barang yang hilang. Ya, tahunya orang tua ni tinggal lupa dia punya cermin mata dengan handphone, dengan jam, dengan dia punya benda-benda yang asas. Kadang sibuk cari apa? Mana penggaru tu Abah? Penggaru. Kayu yang ada macam jari tu. Garu. Mana penggaru ni? Cucu-cucu dah main-main. Buat main pedang-pedang. Tu Abah, tu Mak sibuk cari penggaru sampai stres. Sebab nak garu belakang tak sampai. Nak gosok kat tiang, malu kat cucu. So kita kena cari. Kau tak faham sudahlah, ya. Yang faham. Orang tua kan. Okey. So kita kena cari benda penggaru. Banyak pula jual kat kedai, ya. RM3, RM4 dapat, ya. Seronok Tok Abah. Kalau pantang Tok Abah tengok aja, baik dia buat daripada buluh ke daripada rotan, Tok Abah akan beli, ya. Saja spare, ya. Lepas tu kalau ada barang-barang cucu yang masuk bawah meja ke masuk bawah almari, kita gunakan itu untuk cari barang tu. Masya Allah, banyak kegunaan. Di samping sebagai senjata lah untuk orang tua, ya. Tok Abah simpan. Ada 2-3 kat dalam bilik tu untuk garu. Jadi kita letak satu tempat yang simple, ya. Satu lagi ialah mana kunci grill ni. Nak tengok cucu nak grill. Grill pun letak satu tempat yang khusus. Torchlight, kalau salah tempat habis bateri, ya, habis dia punya cucu main. So kita letak satu tempat. Jadi kalau ada emergency waktu malam, ya, blackout ke apa, ada torchlight. Malam tadi Tok Abah bangun pukul 2, nampak ada bercahaya daripada beg tu. Apa pasal pula bercahaya dalam gelap? Rupanya cucu main torchlight tak tutup. Ya, nasib baik Tok Abah bangun pukul 2. Tu mungkin mereka start main tu pukul 10, 4 jam. Ya, on kan bateri, nasib baik masih terang. Bateri baru pasang kan. Itulah dia. Budak-budak kan, cucu-cucu kan main-main, ya. Kami letak semua torchlight tu satu bag. Jadi kalau ada blackout, emergency, kita terus capai bag itu. Di situ ada lilin, di situ ada torchlight, di situ ada bateri. Jadi mudah. Nak ada sistem sikit lah supaya menceriakan persekitaran, mencerahkan dan menceriakan supaya tak stres. Itu antara perkara yang kita telah buat dan boleh buat dan teruskan buat kalau kita masih belum buat, insya-Allah, ya. Baik. So jangan lupa, ya, program kita hari ini dibawakan oleh kita punya seminar pada 21 hari bulan 6, psikologi tempat kerja pukul 9 pagi sampai 4.30 petang. Tok Abah dengan Cikgu Saiful akan mengendalikan program psikologi tempat kerja secara bersemuka di DIFKA, Dewan Inspirasi Fadilah Kamsah, di Pejabat Tok Abah, Seksyen 7, Bandar Baru Bangi. Selesa, cantik, seronok.
ya, makan pun sedap ya. InsyaAllah kita akan berjumpa bersama dan kita akan berinteraksi. Seronok ya, dah lama kita tak dapat kata tu adakan program secara bersemuka. So memang akan berbaloi psikologi tempat kerja membincangkan tentang bagaimana nak memahami komunikasi antara gender dan masalah-masalah berkaitan. Sebab di tempat kerja ada lelaki, ada perempuan. Itulah punca masalah dan stres ya, kalau tidak dapat ditangani dengan cara yang terbaik. Dan jangan lupa ya, untuk mereka yang belum lagi join Tok Wah punya Telegram channel, waiting list untuk mental perkasa. Tadi Tok Wah tengok sebelum pagi tadi 357 orang yang telah register dalam Telegram channel waiting list mental perkasa. So mereka yang masuk dalam waiting list tu, bila kita buat program pada 18 bulan 6 dan kita boleh mulakan pendaftaran pada 11, tak salah Tok Wah, pada 11 bulan Jun, masa itulah kita akan buka waktu yang khusus untuk mereka nak dapatkan early bird yang half price. Ya, tak salah Tok Wah cuma RM49 untuk webinar 3 jam. Ya, bagaimana nak memperkasakan kesihatan mental. Tok Wah dapat nota yang sangat cantik, komprehensif. Tok Wah pun excited. Ya, Tok Wah pun banyak belajar daripada nota yang Tok Wah buat tu. Ya, apakah tanda-tanda kita ada masalah mental, ada punca-puncanya, ya, dan yang penting bagaimana nak menangani kaedah kesihatan mental, memperkasa kesihatan mental, apa doa-doa, situasi macam-macam, ya, dan sangat seronok dan sangat kata orang tu berfaedah. Ya, yang penting kita boleh amalkan untuk kelangsungan rumah tangga, organisasi, kerjaya dan kehidupan, ya. So sekarang masalah mental ni sesuai untuk semua orang lah, ya. Anak-anak remaja pun ada masalah mental, tekanan mental, sampailah orang warga platinum macam Tok Wah umur 70 kata ni, warga platinum. Dahsyatnya warga emas 60. Okey, itu pada 18 Jun insya-Allah ya. Dan of course kita akan buat program integrity. Jom perkasa integriti dalam organisasi. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan, pada 28 hari bulan Jun. Itu pun program sangat penting untuk semua organisasi. Ya, Tok Wah akan buat secara online pada 28 bulan Jun. Jom pekerja minta izin bos, hantar your staff. Dan mungkin Tok Wah tak lagat lah untuk pergi ke jabatan demi jabatan, kilang demi kilang, ya, secara individu. So kita kumpulkan dulu. Jadi kalau ada yang terlepas, bolehlah kita buat secara individu, ya. Itu pun kalau ada masa dan kesempatan, insyaAllah, ya. Okey. So mudah-mudahan, ya, dan mudah-mudahan. Dan untuk mereka yang perlukan kondisi plus, ada link ke atas. Ini untuk orang yang 40 tahun ke atas, yang ada sengal sana sengal sini, ada masalah. Dan of course untuk anak-anak, untuk bertenaga, seronok belajar dan sebagainya, maka akhirnya jadi pandai lah, sebab dia seronok belajar, fokus, duduk belajar pula menghadap kiblat. Ini Excel Plus Perasa Coklat, ya, semua ada kat link kat atas tu, boleh contact. So insyaAllah, ya, happy birthday, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru Abdul Rahman dan Wawa. Hari ini dia punya bertandang, majlis bertandang. InsyaAllah Tok Wah akan jadi host, ya, jadi orang tua lah, ya. So Nur Wahidah dan Abdul Rahman, selamat pengantin baru. Untuk mereka yang berumah tangga atau nikah hari Jumaat, Sabtu, Ahad ataupun hari ini, selamat pengantin baru, bahagia terjannah, ya, happy birthday, happy anniversary. Selamat bertugas untuk bekerja, selamat dalam perjalanan, selamat kata tu berbonding, berserapan dengan keluarga. Selamat lakukan apa yang kita lakukan. Buat yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang lahir. So, sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga masing-masing. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.